أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita dapat sama-sama lagi dalam sesi talaqi dan juga tadabbur. Insya-Allah sesi talaqi dan tadabbur kita pada hari ini ialah pada surah Al-Maidah di halaman yang ke-120. Sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mulakan pengajian kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi baik, tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah kita mulakan sesi pengajian kita pada hari ini. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Baik, kita tengok hukum tajwid yang ada pada ayat yang ke-71 ini. Pertamanya pada kalimah wahasibu alla. Kan huruf mad bertemu dengan hamzah bukan di dalam satu kalimah, maka hukum yang terdapat di situ ialah hukum mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia kita kena panjang 4 atau 5 harakat. Wahasibu alla takuna fit. Okay. Pada fit itu, pada ta itu padanya ada sifat hamas. Kita kena hamas ini kita keluarkan nafas. Kita macam hembuskan nafas tu. Maksudnya ada angin lah. Fit. Bagi keluar sikit rasa angin tu. Fit. Fitnatun fa'amu. Okay, pada tun fa'amu tu tanwin. Ta itu tanwin kan, bertanwin bertemu dengan fa, maka hukumnya di situ ada hukum ikhfa hakiki. Cara bacaannya kita kena dengung sama-sama di antara bunyi dengung ta itu nak masuk dengan fa tu. Bunyi dia sama-sama dengung. 2 harakat lah. Fa'amu wa sammu. Okey, pada mim itu ada mim yang musyaddadah, maksudnya mim yang bertanda sabdu. Maka hukum di situ ialah wajibul gunnah, kita wajib dengung 2 harakat. Kemudian Thumma taballahu alaihim. Thumma. Tha itu di hujung lidah. Hujung lidah kita keluarkan sikit. Depan gigi ni. Thumma taballahu alaihim. Okay. Thumma taballahu alaihim. Thumma amu wa sammu kathirum minhum. Okay. Ballah, lafzul jalalah di situ dibaca dengan mufakhamah. Maksudnya tebal. Sebab apa? Ba itu berbaris fathah. Alaihim. Selalu saya ulang kat situ. Alaihim ni jangan baca him nah. Alaihim. Lembutkan kat situ. Thumma amu wa sammu. Okey, pada kalimah ini sama dengan kita jumpa tadi tu. Thumma amu dan juga sammu tadi tu. Kita kena dengung. Dekat mana kita kena dengung, kat situ kena berikan perhatian. Kemudian kathirum minhum. Kita tengok pada ra itu bertanwin, kemudian bertemu dengan mim. Tanwin apabila bertemu dengan mim, hukumnya di situ ialah idgham bi gunnah. Cara bacaannya kita dengung, masukkan dengan kadar dengung dia 2 harakat. Minhum. Nun sakinah ataupun nun mati bertemu dengan huruf ha, yang mana ha itu adalah antara huruf izhar halqi. Maka cara bacaannya kita kena jelaskan, tidak perlu dengung.
Wallahu basirun bima ya'malun. Baik. Di minhum itu ada tanda waqaf jaiz. Waqaf jaiz ni ialah haruslah untuk kita berhenti. Dalam arti kata lain, kalau kita nak berhenti pun tak apa, kita nak sambung pun tak apa. Kalau anda kata dah tak cukup nafas, kita berhentilah, tapi ikutlah macam mana kita nak kan. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallah. Lafzul jalalah itu juga dibaca tebal, mufakhamah ataupun tafkhim. Sebab apa? Sebab waw itu berbaris fathah. Kemudian kita tengok pada basir. Basir itu ada hukum mat tabi'i, panjang dia 2 harakat. Kemudian ra. Ra itu padanya di atas huruf ra tu kan, sebelah daripada baris dhammah tu ada tanda mim, tapi mim kecil tu kaki dia jatuh ke bawah. Kemudian bertemu dengan ba. Maka di situ ada hukum iqlab. Kita kena dengung. Cara dengung dia 2 harakat, tapi dengung dia hampir kita rapatkan bibir ni. Maksudnya tapi kita tak rapatkan lagi. Sebab kalau kita rapat, dia akan bunyi wallahu basirum. Rum, dia akan bunyi rum. Tapi kalau kita tak rapat, dia tak akan bunyi rum tu. Dia akan bunyi wallahu basirum rum bima ya'malun. Ya'malun. Okey, pada malun bila kita berhenti kat situ, kita hukum dia ma'arif sukun. Maksudnya kita boleh berhenti sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Pilihlah kat mana yang kita rasa kita nak sesuai nak baca yang mana. Boleh. Baik, kita tengok sama-sama ayat 71 ni. Kita baca sama-sama. Wa hasibu al kita dah suara sikit. Wa hasibu alla وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا. Sebentar dahulu takat tu. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Baik, kita tengok pula pada ayat yang ke-72. Saya minta izin untuk minum sikit air. Kita sambung untuk ayat yang ke-72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد dekat situ ada qalqalah sughra. laqad kafara alladhi zal lah di hujung lidah, zal dhi. Kemudian dia bertemu dengan huruf mat, maka ada hukum mat tabi'i dekat situ. Kena panjang 2 harakat lah. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Okay. Qalu. Okay, kita tengok pada lu, inna tu. Kan? Huruf mat kemudian bertemu dengan hamzah tetapi bukan di dalam satu kalimah. Maka hukumnya mat jaiz munfasil. Cara bacaannya sama ada kita panjang 4 ataupun 5 harakat. Penting kena panjang. Inna Allah. Pada nun itu ada tanda macam dadah tu, bertanda sabdu. Maka wajib kita dengung 2 harakat. Qalu inna Allah huwal masih ibn Maryam. Okay. Inna Allah. Lafzul jalalah dibaca tebal. Sebab apa? Nun tu kan berbaris fathah. Satu. Ha huwal wal Masih ibn Maryam. Hamzah wasal. Kemudian bertemu dengan lam. Masih ibn Maryam. Sin lah. Huruf ada sifat hams kat situ. Macam kita kena bunyi angin dia tu sikit. Hams. Bunyi sin tu. Masih pedah lah. Ibn Maryam. Hub.
Ada qalqalah sughra di situ. Maryam. Jangan duk panjang. Yam. Tak payah panjang lah. Pendek kan dia kat situ bila kita berhenti tu. Kat situ ada tanda wasal aula. Maksudnya sambung tu lebih baik lah. Tetapi dah tak cukup nafas, berhenti dahulu kat dekat tu. Tak ada apa lah. Tak dosa pun. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني ya tu mat tabi'i lah, tanda ada huruf, ada tanda mat tu, mat tabi'i 2 harakat. Bani Israil abudullah. Okay, kita tengok pada Israil tu. Israil tu kan, maka di situ ada tanda mat wajib mutasil. Wajib kita panjang kat situ, iaitu 4 ataupun 5 harakat. Ila abudullah, la'budullah rabbi. Budullah. Lafzul jalalah di situ juga dibaca dengan mufakhamah, tafkhim. Kita kena tebalkan sebab apa? Dal itu berbaris dhammah. Rabbi wa rabbakum. Kum. Jangan kum. Sebab setengah orang dia baca wa rabbakum. Tak kena lah kan. Kum. Bunyi lembut dah kat situ. Okay. Kita sambung. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Innahu. Dekat situ nun tu nun musyaddadah, wajib kita dengung 2 harakat. Wajib kita dengung 2 harakat. Kemudian selepas daripada huruf ha yang berbaris dhammah tu ada tanda waw kecil tu. Itu tanda apa? Tanda dia adalah maksilah sughra ataupun maksilah qasirah. Cara bacaan dia ialah kita kena panjang berapa harakat? 2 harakat. Boleh. Innahu man yushrik billahi faqad man yushrik. Nun mati bertemu dengan ya. Hukum dia apa? Hukumnya ialah idgham bi gunna. Cara bacaan dia kita kena dengung 2 harakat. Bila kita idgham ni kita kena masukkan nun tu yang mati tu ke dalam ya. Innahu man shin tu. Huruf shin itu padanya ada sifat Allahumma shalli Muhammad tafashi. Yang ni sifat yang kita kena tafashi lah, kita apa? Macam mana kita kena intisharur rihi wasauti fil fammi 'inda nutqi. Kita kena sebabkan intisharur rih, iaitu angin tu dalam masa sama suara tu ketika mana kita menyebutnya dalam mulut kita ni. Maksudnya shin tu. Contoh dia macam mana dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Shin tu. Bagi bunyi shin tu. Shin lah. Shin. Sya. Shin tu ada sya lah maksudnya. Bagi ada getaran angin kat dalam tu. Innahu man yushrik billahi faqad harramallah. Faqad. Kita bertemu dengan qalqalah sughra. Ha dah. Harramallah. Allah tu lafzul jalalah dibaca tebal sebab apa? Mim tu berbaris fathah. Wa alaihil jannah. Alaihil tu alif lam kat situ, alif lam qamariyah. Kemudian jannah. Nun tu ada tanda sabdu, kita kena dengung 2 harakat. Jannata wa ma'wa. Tekan sikit. Tekan sikit. Ma'wahun nar. Tu benar ada tanda wasal aula. Maksudnya sambung lebih baik, tapi saya tak cukup nafas, saya kena berhenti dulu dekat tu. Dan kita ibtidak balik. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma dengan ma.
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Okay, tengok pada nun sakinah min ansar tu, nun mati kan bertemu dengan hamzah, hukum dia apa? Izhar al-lafzi. Jelaskan saja, tidak perlu dengung. Min ansar. Kemudian nun mati bertemu dengan sa, ada ikhfa hakiki. Kena dengung lah, tapi sama-sama di antara bunyi nun dan juga sa tu. Sor. Okay, kita berhenti kat tu. Masuk ayat pula yang ke-73. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Tanda kat mim tu ada tanda waqaf lazim, kita kena berhenti lah dekat situ. Laqad, kita bertemu dengan qalqalah suara. Kafara alladhi, seperti yang ayat sebelum ni saya kata apa? Kena di hujung zal, di hujung lidah. Zina qalu. Qalu, pada qaw itu ada bertemu dengannya huruf mad. Mad tabi'i, kena panjang 2 harakat. Lu innallah. Huruf mad bertemu dengan hamzah, tetapi bukannya dalam satu kalimah. Hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat. Innallaha thalithu thalathah. Innallah wajibul gunnah. Innallaha, Allah lafzul jalalah dibaca tebal, mufakhamah tafkhim sebab nun tu berbaris fathah. Thalithu thalatha. Sa nah, sa di hujung lidah. Sa. Tak silap saya sifat yang ni ada huruf nisawiyah, tak silap saya. Tak apalah, nanti kalau saya pastikan balik. Thalithu thalatha. Thalatha. Kita berhenti kat situ. Lepas tu kita kena tidak balik. Wa ma min ilahin. Tengok pada nun tu. Min tu, nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi hukum dia apa? Izhar al-lafzi. Cara bacaannya jelaskan saja. Tidak perlu dengung. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Illa tu, mad jaiz munfasil. 4 ataupun 5 harakat lah panjangnya. Ilahu wahid. Pada ha tu dhammatain kan, tanwin bertemu dengan waw. Hukumnya idgham bi gunnah, kita kena dengung 2 harakat kadar dengung dia. Wahid. Haid. Jadi qalqalah sughra. Lepas tu tanda apa? Jim tu tanda apa? Tanda waqaf jaiz. Nak berhenti pun tak apa, tak mau berhenti nak sambung tarwih pun tak apa, harus sahaja hukum dia. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Baik, tengok pada wa illam, nun mati bertemu dengan lam. Ni hukum dia apa? Idgham bila gunnah. Maksudnya tidak perlu dengung, masukkan saja tapi tak perlu dengung. Sebab apa? Sebab lam itu di kalangan huruf lam ra ni adalah huruf idgham yang bila gunnah, tak perlu kita dengung. Bila nun mati bertemu dengan lam ataupun ra, kita tak perlu dengung, masukkan saja. Wa illam yantahu, nun mati bertemu dengan ta, hukum apa? Ikhfa hakiki. Dengunglah sama-sama di antara bunyi nun dan juga ta. Wa illam yantahu amma. Mim tu ada tanda musyaddadah. Mim musyaddadah wajibul gunnah, kita kena dengung 2 harakat. Kemudian bertemu pula dengan huruf mad, maka kita kena panjang pula 2 harakat. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Yaqulu la yamassanna alladhi. Massanna alladhi. Sanna tu kena dengung lah 2 harakat sebab nun tu nun yang musyaddadah. Alladhi nakafaru minhum. Nun mati bertemu dengan ha, hukum apa? Izhar al-lafzi. Kita jelaskan saja. Minhum, mim mati pula bertemu dengan ain, hukumnya ialah ikhfa. Ikhfa pula dah, izhar syafawi. Jelaskan saja.
maafkan saya bukan ikhfa, izhar nah, izhar syafawi. Minhum adabun alim. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Apa dia? Izhar al-qi, tidak perlu dengung. Bun alim. Bila berhenti kat alim tu, dia hukum jadi dia mad arid sukun. Boleh pilih lah 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Baik, kita baca sama-sama ayat yang ke-73 ini. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Kita tengok pula pada ayat yang ke-74. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Afala afala dengan apalah nah. Afala yatubu. Ada apa tu? Mad tabi'i, 2 harakat banyak dia. Tubuna ilallah. Lafzul jalalah ni juga dibaca tebal. Sebab apa? Lam itu berbaris fathah. Wayas ada bunyi hams, iaitu sifat dia tu. Hams. Wastaghfiruna. Firuna. Kita berhenti. Nah. Lepas tu ada tanda waqaf jaiz, iaitu nak berhenti pun tak apa, nak teruskan pun tak apa, harus saja. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Lafzul jalalah pada Allah Ta'ala itu, lafaz Allah tu dibaca dengan tebal. Sebab apa? Sebab waw itu berbaris fathah. Saya mohon izin untuk minum sedikit ya. Wallahu ghafurur rahim. Okey, kita tengok pada ghafurur rahim. Rahim. Pada ra itu dia memang tanwin, tetapi dia bertemu dengan apa? Ra. Ra ni adalah huruf apa? Huruf idgham bila gunnah. Maksudnya kita masukkan saja tanpa perlu kita dengung. Boleh. Kemudian rahim, bila kita berhenti kat rahim, maka di situ akan jadi ma'arid sukun. Nak berhenti 2 tak apa, 4 pun tak apa, 6 pun tak apa. Pilihlah. Bila ma'arid sukun ni, bila kita pilih contoh daripada ayat awal kita baca Ya'malun tadi, ayat 71 tu, 6 harakat. Kena bagi samalah. Barulah irama tu dia sama je orang dengar. Okay, kita dengar pun sama elok je. Masuk pula pada ayat yang ke-75. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Mal masih, alif lam tu alif lam qamariyah lah. Mal masih, maksudnya kita jelaskan bunyi lam tu. Mal masihub. Masihub. Sin tu bunyi apa? Hams. And masihub. Ha tu ha pedah. Hub. Kemudian bertemu dengan ba. Huruf qalqalah kan? Qalqalah sughra. Numar yama illa rasulun qad khalat. Rasul, sin tu lam berbaris dhammah, kemudian bertemu dengan huruf mad waw tu, maka hukumnya mad tabi'i kena panjang 2 harakat. Kemudian lam tu bertanwin dhammatain bertemu dengan qaf. Dhammatain bertemu dengan qaf. Allahumma shalli ala ikhfa hakiki. Kita kena dengung lah.
samar-samar. 2 harakat. Qad, jadi qalqalah sughra, khalat, kha. Sebutan dia dah, makhraj kha dekat bahagian ni. Hukum ni kita rasa kha. Qad khalat. Betul ta tu bila kita sukun kat tanda sukun tu kita kena bunyikan hamzah, iaitu angin dia tu bagi keluar sikit. Qad khalat min qablihi min qablihi rus. Nun mati bertemu dengan qaf, hukumnya ikhfa hakiki min qabl. Ada qalqalah sughra di situ, ba tu sukun tu, lihi rusul wa ummuhu. Kat mim tu kan ada tanda mim syaddadah, maka wajibul ghunnah. Dengunglah 2 harakat lah. Wa ummuhu. Selepas daripada ha nak masuk dengan shad tu kan, kat tengah-tengah tu ada apa? Tanda waw kecil, seperti yang kita sebut sebelum ini, iaitu itulah tanda maksulah qasirah ataupun maksulah sughra. Maksudnya kita kena panjang 2 harakat dekat situ. Siddiqah. Bila kita berhenti kat ta marbutah tu, dia akan jadi bunyi dia ha. Siddiqah. Okey. Sambung. Kana ya'kulani at-ta'am. Kana ya'kulani at-ta'am. Bila berhenti kat ta'am tu, dia akan jadi ma'rif sukun. Tapi 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat lah. Kana ya tu tekan sikit. Kulani at-ta'am. Ta lah. Dengan ni ta'am. Tak boleh. Ta'am. Bunyi ain tu lah. Ta'am. Unzur kaifa nubayyin. Pada ta'am tu ada tanda waqaf tu, tapi waqaf itu adalah waqaf aula lah, maksudnya berhenti tu lebih baik. Unzur. Tu tandakan alif hamzah tu, dia tak hamzah wasal kat situ. Lepas tu kita nak baca macam mana? Kita kena tengok pada huruf yang ketiga tu. Tengok pada huruf zad tu. Zad pula. Roza tu dia baris apa? Kalau dia baris fathah ataupun kasrah, kita kena baca hamzah wasal tu berbaris kasrah. Okey, tapi kalau dia berbaris dhammah, kita kena baca dhammah dekat hamzah wasal tu. Tu yang jadi bunyi unzur kaifa nubayyin. Kaifa ni padanya ada Muhammad ada maklin. Ni sebab apa? Sebab ya tu kan sukun, tapi sebelum huruf ya tu padanya huruf kaf tu berbaris fathah. Jadi maklin lah kat situ. Panjang dia 2 harakat je. Unzur kaifa nubayyina lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Lahumul ayat. Tu kita kena panjang 2 harakat. Macam sebelum ni saya kata kalau nak tahu panjang ke pendek dekat tu, ya tu kan, tengok. Kalau betul-betul kepala huruf hamzah tu berada di atas batang lam tu kan, betul dekat situ, itu kita tak boleh panjang. Tapi ni dia duduk tengah-tengah tu. Lam alif tu kan, dia duduk tengah-tengah tu. Bila dia duduk tengah-tengah, kita kena panjang 2 harakat. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Yu tu kena tekan sikit. Fakun. Jadi ma'arif sukun lah. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat bila kita berhenti dekat situ. Kita tengok pula ayat yang ke-76, iaitu ayat yang terakhir. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Qul ata'buduna min dunillah. Min dunillah. Nun mati bertemu dengan dal. Huruf dal kat situ. Hukum yang ada pada situ ialah ayat ni, kataan tu ialah kalimah ni ialah ikhfa hakiki.
Tak kena dengung 2 harakat, tapi sama-sama antara bunyi nun dan juga dal. Da tu. Min dunillahi ma la yamliku. Mim mati bertemu dengan lam. Izhar syafawi, tak perlu dengung. Yamliku lakum dar. Bertemu, itulah juga pada mim mati bertemu dengan da. Hukum dia izhar syafawi, tidak perlu dengung. Darra, tekan sikit lah. Darra, ada tanda syaddah kat situ. Darra wala naf'a. Okey. Ra tu tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah, kita wajib dengung 2 harakat. Wala naf'a. Bila kita berhenti dekat a, dekat situ dia akan jadi mad iwad. Berhenti cara bila kita berhenti dia akan jadi mad iwad. Tetapi bila kita sambung dia akan jadi idgham bi gunnah. Tapi kita berhentilah dekat situ kan. Sebab ada tanda waqaf jaiz, saya memilih untuk berhenti. Saya andaikan saya berhenti kat situ. Naf'a. Bila berhenti kena 2 harakat lah. Wallahu was-sami'ul alim. Berhenti dekat alim tu dia akan jadi mad harif sukun 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Wallahu, lafzul jalalah dibaca tebal sebab waw itu berbaris fathah. Huwas sami'ul alim. Sin tu kena bunyi sifat dia hams, bunyi sin, keluarkan angin dia tu. Alhamdulillah, kita dah selesai baca muka surat yang ke-120 daripada ayat 71 hingga 76. Jadi baik kita bacalah sekali lalu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum. Wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Beri lagi ya. Tak cukup nafas ni. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan tengok pula, kita akan masuklah pula kan pada sesi tadabbur. Jadi dah talaqi, kita dah baca sama-sama dah apa semua. Kita dah tahu hukum tajwid apa yang ada di antara ayat 71 hingga ayat 76 ni. Baik, kita nak tengok pula sesi tadabbur, iaitu apa yang kita boleh dapat intipati sekurang-kurangnya kita mengaji hari ni, kita dapat tahu apa. Lebih kurang macam tu lah. Itu kita jadikan pengajaran dalam hidup kita, untuk kita tahu cerita dia macam ni, lebih kurang sikit lah. Sebab ayat dia macam pasal apa kan, kita tengok sikit. Jadi saya akan pilih ayat yang 71 dan juga ayat yang 72 untuk tadabbur, sesi tadabbur kita kali ni, untuk pengajian kali ni. Tapi okey, kita tengok sama-sama lah. Tapi sebelum tu kita kena tahu sikit mukadimah dia kan. Okey, untuk ayat 71 ni dia adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-70 tu. Muka yang ke-119 tu kan. Okey, saya contoh semua sikit lah. Dalam ayat yang ke-70, muka 119 tu, Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala telah mengikat perjanjian dengan golongan Bani Israel kan. Untuk mereka ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga beriman kepada Rasul utusannya. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan para Rasul kepada kaum Bani Israel ni banyak diutuskan Nabi kan kepada mereka. Tapi mereka ni tak mau beriman pula. Mereka hanya nak beriman dengan Rasul yang mana sesuai dengan kehendak nafsu mereka ni, kehendak keinginan mereka ni. Adapun para Nabi ataupun para Rasul yang mereka tengok tak kena dengan angin mereka tak mau beriman. Bila mereka tak mau beriman, mereka buat macam-macam. Mereka dusta kat Nabi tu, contoh kan. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Ada juga para Rasul yang mereka bunuh, mereka perangi. Itu adalah tindakan mereka bila mereka tak mau nak ikut salah seorang daripada utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perangai Bani Israel. Mereka buat lagu tu. Jadi dalam ayat yang ke-71 ni menceritakan tentang wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa samu thumma taballahu alaihim thumma amu wa samu katsirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Bila mereka tak suka, mereka akan buat satu perkara. Apa perkara tu? Sama ada mereka dusta ataupun mereka memerangi lah utusan-utusan Allah tu, Nabi-Nabi Allah yang diutuskan kepada mereka tu. Tetapi mereka dengan anggapan mereka bahawa tindakan mereka tu takkan mendapat satu kecaman lah, satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka anggap wahasibu alla takuna fitnah. Apa yang mereka buat tu takkan menjadi satu fitnah kepada mereka. Maksudnya kami buat macam ni kat para Nabi dan juga para Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kami tak jadi apa pun. Takkan mai timpa kat kami fitnah pun. Bala takkan mai pun kat kami. Mereka anggap lagu tu. Mereka rasa lagu tu. Fa'amu wa samu. Lalu mereka pun membutakanlah diri mata mereka ni. Wa samu. Pekakkan, mereka tulikan telinga mereka ni. Mereka buat-buat lagu tu. Ni perangai Bani Israel ni. Mereka buat lagu tu. Berbuat tak dengar apa semua, tak ada apa. Kita perang lah Nabi tu. Kita tak suka kat dia, kita bunuh lah dia. Kita tak payah ikut dakwah dia. Kita dusta kat dia, kita bohong dengan dia. Kita engkar lah. Kita deraka kat dia, tak mau dengar cakap dia. Tu perangai Bani Israel. Mereka bila mereka buat tu, mereka ingat Allah takuna fitnah. Takkan menimpa kat atas mereka fitnah. Bala takkan mai. Allah Ta'ala takkan turunkan bala kat mereka. Itu anggapan mereka. Jadi mereka buat bekak, mereka buat buta apa semua. Fa'amu wa samu, membutakan diri mereka dan juga mentulikan telinga mereka ni. Thumma taballahu alaihim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi memberi pengampunan kepada mereka. Sampai satu masa mereka taubat, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya, keampunannya, bagi mereka keampunan. Thumma amu. Kemudian mereka mai lagi mukjizat. Nabi-Nabi yang bawa mai kata mai lah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, percayalah dengan risalah dakwah yang kami bawa ni pun semua. Depa summamu wa sammu. Sekali ni lagi mereka pun buat buta, mereka ni buat pekak tak dengar ni.
kathirun minhum, kebanyakan mereka buat lagu tu lagi. Walaupun dah nampak mukjizat Nabi Musa ke apa, tapi mereka tak mau nak membenarkan mukjizat yang dibawa oleh para nabi tu. Mereka orang kata apa, macam mana bahasa kita? Ketegak keras hati. Ketegak orang kata apa? Ketegak sungguh lah. Memang tak mau nak menerima kebenaran. Walaupun mereka tahu hakikat apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah benar. Tapi ego mereka tak mau. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala itu basir. Dia ada surah mubalaghah dekat situ, nak kata Allah Taala ni betul-betul melihat. Allah Taala ni dia tahu, dalam erti kata di sini Allah Taala betul-betul tahu apa yang hangpa duk buat tu. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Basir, dia maha melihat apa yang hangpa duk buat, tindakan hangpa, apa yang hangpa duk kecam para nabi, hangpa duk bagi ancaman, hangpa duk perang kat nabi-nabi Allah. Allah Ta'ala nanti tunggu masa saja nak main turun bala kat hangpa. Allah Ta'ala tahu apa. Jangan kita ingat Allah Ta'ala tak nampak apa yang kita buat. Setiap tindakan kita Allah Subhanahu wa taala tahu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan juga apa yang kamu buat lepas semua Allah Ta'ala tahu. Betul lah, tentulah. Tu pengajaran yang kita boleh ambil pengajaran. Contohnya macam kaum Nabi Lut kan. Mereka ni satu kaum yang orang kata homoseks lah. Yang tak berapa nak betul sikit dari segi kehendak nafsu dia tu kan. Jadi Allah SWT datangkan bala kat mereka apa dia? Bila Nabi Lut kata tinggalkan benda ni, mereka tak mau. Sampailah malaikat yang menyerupai manusia mai jumpa Nabi Lut apa semua. Bini dia pergi habaq kat kaum Nabi Lut. Ada laki-laki ke apa duk mai jumpa Lut apa semua tu kan. Sampai dia bertahan, tak apa tunggu saat kami mai. Tu sampai lagu tu, perasaan mereka tu. Tengahlah Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan apa? Diterbalikkan tanah tu. Teruk lah kan. Balikkan tanah tu. Yang hari ni dikenali dengan apa? Kota Pompei apa semua tu. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cabak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga apa tu kaum Nabi Syuaib kan, yang terkenal dengan kemewahan. Mereka ni pandai dalam berniaga apa semua. Sampai satu masa mereka tak mau nak ikut suruhan Nabi Syuaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan suatu kemarau panas yang berpanjangan sampai mati mereka ni. Begitulah juga kalau kita tengok, nak cerita banyak cerita-cerita ni dalam Quran ni benar. Janji Allah tu benar. Antaranya cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun kat Laut Merah tu apa semua. Cerita tu ada. Disebut. Semua dalam Al-Quran. Nak kata membuktikan bahawa janji Allah Ta'ala itu benar. Okay, kita tengok pula pengajaran yang kita boleh ambil sikit dalam ayat yang ke-72. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Laqad kafara, sungguhnya telah menjadi kafirlah orang-orang yang mengatakan, mereka yang mengatakan qalu innallaha wal Masih ibn Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu huwal Masih ibn Maryam, dia adalah Masih. Al-Masih, siapa Al-Masih ni? Ibnu Maryam. Siapa Ibnu Maryam? Nabi Isa AS. Siapa yang kata lagu tu, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadi kafir. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Maka Nabi Isa kata apa? Bila Nabi Isa kata kepada Bani Israel, apa yang Nabi Isa kata? Wa qala al-Masih ya bani Israil. Nabi Isa kata, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan Rabbi wa rabbakum. Dalam ayat ni Nabi Isa cuba nak ceritakan kepada Bani Israel bahawa dia pun makhluk juga. Hakikat dia makhluk. Dia bukan Khalik yang menciptakan, dia juga adalah makhluk. Itu dia kata dekat Bani Israel, jangan duk sembah aku ni pun manusia juga, makhluk. Semua sembah Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang man yusyrik billah, man alladhi yusyrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kan, faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atasnya, telah mengharamkan ke atasnya jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu an-nar, dan tempat dia akan dikembalikan pada hari akhirat kelak, tempat dia apa? An-nar, api neraka. Ini nak menceritakan balasan kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala takkan masukkan dia ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam api neraka. Begitu besar balasan bagi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak faham daripada kita maksud mensyirik ni? Kita tak boleh nak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengakui wahdanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Apakah maksud wahdanya ni? Dia adalah huwa ibaratun an nafil kathrati fil af'al, fi dzati wal af'ali wa sifati wal af'al. Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita menafikan berbilang-bilang pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada af'al Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pengajian akidah lah. Ini maksudnya kita, Allah Taala satu lah. Tak boleh menumpang padanya zat yang lain. Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya Allah Ta'ala tak boleh jadi dua. Tak boleh jadi dua zat. Kalau kita mengaji akidah tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri tu, dia zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang perlukan kepada zat. Nanti dia jadi pengaji akidah lah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Maknanya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat yang tadi secara sikit, Allah Ta'ala tak perlukan zat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri itu zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak perlukan kepada zat lain untuk dia menumpang pada zat lain. Tak perlukan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tiadalah kepada orang-orang yang zalim itu, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, zalimlah, dia zalim kepada diri dia, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak memberikan keadilan kepada diri dia tu sendiri. Min ansar, tidak ada pertolongan lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan bagi pertolongan dia kepada orang-orang yang macam ni. Allah Ta'ala tak akan bagi pertolongan kepada orang-orang yang menzalimi diri dia ataupun menzalimi orang lain. Allah Ta'ala tak akan bagi pertolongan dia. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat 72 ini ialah kita tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita duk baca surah Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah satu pengakuan. Kita mengakui bahawa huwallahu ahad, satu je. Kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga dengan zikir-zikir wirid yang kita baca selepas daripada sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada syirik baginya. Begitulah juga yang kita duk baca dalam ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Begitulah juga sambungan-sambungan ayat yang lain. Banyak lagi lah ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini satulah. La ilaha illallah, lafaz tahlil kan. Macam itulah. Baik, saya berhenti dahulu setakat ni. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dan juga pengajaran daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Saya juga sekali lagi memohon ampun dan maaf andai kata sepanjang saya duk mengajar pada hari ini ada salah dan juga silap. Saya juga memohon maaf 2-3 minggu tak dapat buat kelas atas saya tidak berada di tempat saya ni. Saya ada urusan di luar negeri. Alhamdulillah, apa-apa syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita tutup sama-sama majlis kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.